رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Malam ni bersyukur kepada Allah, kuliah siri terakhir tahun 2018 dan kita akan sambung kuliah kita, insya-Allah diberikan panjang umur tahun hadapan 2019, insya-Allah. Kita akan tetap membaca kitab ini, ziarah ke alam barzakh, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Sebab sekarang ini Allah Ta'ala mencabut nyawa hamba-Nya tak kira masa sekarang. Yang terkini tengah-tengah menyanyi mati. Ada sebagainya yang melihat orang yang menyanyi pun mati. Yang sedang menyanyi, yang main gitar, mereka tidak menjangka mereka mati. Allah Ta'ala tarik nyawa mereka dengan datangkan air mati. Jadi kita kena ada peringatan. Setiap hari kena ada peringatan untuk diri sendiri, insya-Allah. Baik. Kita sambung muka surat 34. Kitab Ziarah ke Alam Barzakh yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Asyuti. Muka surat 34 baris yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan Ahmad dalam Al-Zuhd menuturkan bahawa Abu Al-Darda pernah berkata, Abu Al-Darda ni sahabat Nabi, barang siapa yang paling banyak mengingati kematian. Apa dia kata? Sesiapa yang paling banyak ingat mati, paling banyak disebut dalam kitab ni, paling banyak, pasti akan dapat dua. Pertama, sedikit kedengkiannya, dan yang kedua, sedikit pula kegembiraannya. Nombor satu, paling ramai ada. Nombor dua, tak ramai yang ada. Nombor satu, dengki. Bak kata seorang ulama, dengki ni dia tak boleh tengok orang lebih sikit. Sama ada dia dalam hati itu ada perasaan dengki ataupun dia ingin menghilangkan lebihan orang lain. Dia dengki. Dengki ni dia tak boleh tengok orang lain lebih. Kalau sama, okey. Kalau bawah, lagi dia suka. Dengki ni dia tak boleh tengok orang lebih. Dengki. Orang tu kerja sebagai pelayan kedai kopi kan. Kawan dia jadi bos syarikat. Kat situ lobih kan. Dengki dah. Kalau ada sifat dengki ni, kata Abu Al-Darda, ingatlah mati. Itu je. Yang kedua, dengki terhadap anak-anak orang lain. Tak puas hati anak orang lain berjaya, anak dia tidak. Dengki dalam hati itu. Ya, bila anak orang lain berjaya, jumpa dekat mana-mana, tahu anak orang lain berjaya, tak nak diucapkan tahniah. Tak nak. Kan? Tak nak ucap tahniah. Tahniahlah anak awak berjaya dalam peperiksaan. Contoh, tahniahlah anak awak dapat kahwin awal. Tahniahlah anak awak kerja copek. Tahniahlah anak awak ni kerja bagus. Tahniahlah.
Dengan tahniah itu Allah Ta'ala akan balas ke anak kita pula. Tapi oleh sebab kedengkian, tak nak. Sebab dalam Facebook sekarang banyak orang post minta orang lain puji, ada juga. Minta orang puji tak bagus. Post dalam Facebook seolah-olah minta orang puji, seolah-olah gitu. Ataupun post satu kejayaan minta orang suruh ucap tahniah, seolah-olah gitu. Tapi tak apalah, kita ucaplah tahniah. Tahniahlah awak berjaya. Kan? Post ulang tahun perkahwinan yang ke-8 boleh, tuan-tuan sekalian. Dalam Facebook ada gambar isteri masih muda. Orang tengok, cantik dia, cantik bini dia ni. Tahniahlah bro. Tahniahlah bro. Semoga diberikan kejayaan. Tak apalah doa, tapi jangan ada perasaan kita nak riak. Facebook ni kadang-kadang menghancurkan jiwa manusia. Kadang-kadang dia okey. Tuan-tuan, janganlah kita ni suka-suka nak pamerkan bini kita ni. Sebab orang tengok ramai. Jangan kita sesuka hatilah nak pamerkan isteri kita. Sesuka hati. Kalau orang ambil gambar, kita tak sadar tak apa. Kita duduk-duduk rumah orang kahwin, orang ambil gambar, kita nak bini kita. Orang post. Itu kita bukan salah kita. Tuan-tuan, dengki ni memang ada sifat pada kita. Itulah sifat syaitan. Yang kedua, kata Abu Darda, tuan-tuan sekalian, apabila ingat mati, kita sikit gembira lah. Kita fikir macam mana nak selamat di alam kubur. Tu ya. Maka ada ulama' bagi tahu. Ulama' ni banyak bagi ceramah dan kuliah. Sebab banyak yang saya dengar sekarang, ulama' bagi kuliah dan ceramah, dia nak ajak masyarakat supaya ingat kepada alam akhirat. Satu ulama' yang saya dengar, apa dia kata? Sadarlah sikit, umur kita ni dah tua. Bermula umur tua, umur 40 sampai 70. Kitab tu kata bermula umur tua. Tua tu umur bila? 40 sampai 70. Baik. Habis tu 71 apa pula nama? Baik. Kitab tu kata 71 ke atas namanya tua bangka. Tak, kitab tu kata. Bukan ulama' ni sebut. Dia baca kitab tu. Kenapa kata tua bangka? Memang dah subsidi yang terlampau banyak Allah bagi kepada hamba dia. 40 hati-hatilah. 40 tu dah tak fikir dunia benar lah. Fikir pun fikir untuk nak makan, nak minum, nak tidur. Kan? Lebihnya ibadat. Kan? Patutnya umur 40 ke atas kita lebih banyak memberi daripada menyimpan. Lagi tua kita bukan lagi untuk menyimpan. Bila tengok orang 70 kan pergi bank menyimpannya, keluar tak nak, tanya, kenapa nyimpan ni pakcik? Untuk hari tua. Awak kan dah tua. Dia dah tua dah, menyimpannya, keluar tak? Tengok duit dalam tu ada 14,000 kan, nyimpannya, tengok suka. Tanya pakcik, simpan apa? Simpan duit untuk hari tua saya. Pakcik kan dah tua. Patut makin tua, kata ulama' ni, patut makin memberi, bukan menyimpan. Untuk selamatkan dia daripada azab kubur. Tak ada fikir lain dah, tuan-tuan sekalian. Fikir kita ni nak selamat dalam kubur yang mula-mula. Sebab sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Osman Al-Affan, apa dia kata? Dia kata, aku bimbang azab kubur. Kata sahabat, engkau kan dijamin syurga. Nabi kata kat aku dijamin syurga, tak jamin elak seksa kubur, dia kata. Sahabat Nabi Osman Al-Affan sahabat kepada sahabat dia, aku bimbanglah azab kubur ni, sebab semua akan kono. Kau kan telah dijamin oleh Rasulullah supaya kau ni ke syurga. Memang Nabi jamin aku ke syurga, tapi Nabi tak jamin aku daripada azab kubur. Sebab tuan-tuan sekalian, bayangkan tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi ni kata, bila Nabi lalu kubur, tuan-tuan sekalian, hanya benda remeh je kena seksa. Belah kanan, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jaga elok-elok ni. Benda remeh jangan, benda remeh-remeh, dosa remeh jangan buat. Kono kat seksa. Apa dia? Sebelah kanan Nabi tengok, tuan-tuan sekalian, di atas mukjizat dia tengok orang yang kena seksa sebab basuh kencing tak betul. Kena seksa dalam kubur.
Yang sebelah kiri ribah. Apa ribah tuan sekalian? Mengumpat. Mengumpat tu dah besar bona dosa dia. Belah kanan tuan sekalian, konceng basuh tak betul ya. Tetap diazab oleh Allah Taala dalam kubur. Apa tak lagi bonda besar? Jaga tuan sekalian. Sahabat Nabi pun risau diri dia. Kita tak risau ke? Baik, sambung lagi. Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, ni dalam kitab, meriwayatkan hadis dari Rabi' Ibnu Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cukuplah kematian itu mendorong orang bersikap zuhud di dunia dan merindukan akhirat. Zuhud di dunia. Tuan-tuan jangan salah faham tuan-tuan sekalian. Zuhud dekat dunia tuan sekalian bukan pakai pakaian yang tak elok. Bukan pakai compang camping, bukan. Makin tua kita, patut kita lagi tak selekeh. Satu kitab sebut lagi satu. Ada satu kitab yang saya baca tuan sekalian. Zuhud ni iaitu kita ambil dunia seadanya. Bukan bermakna kena pakai selipar terbalik, tak boleh pakai selipar mahal, boleh. Makin tua, kita tu kata, makin smart, makin kita tengok suka kat dia. Bukan makin tua pakai kain terbalik, pakai baju Melayu butang tak ada, baju tak basuh, kain yang banyak, ambil kain lusuh. Itu bukan zuhud. Itu bukan. Allah Ta'ala suka kepada keindahan. Nabi kata, bila masuk masjid, pakailah pakaian yang indah-indah. Itu sebab tuan-tuan jaga. Pakai yang paling baik, bukan paling baru, paling baik. Perempuan datang pakai yang paling baik. Lelaki pun sama. Kalau kita pakai baju, tolong kita tengok tak, tunaikan hak baju. Butang ada hak dia apa? Butangkan baju tu hak butang. Tangan kita ada lubang, apa hak dia? Masukkan lubang tu hak baju. Kopiah kita teman sekalian, hak dia apa? Letak atas kepala dan pakai betul-betul. Tak, makin tua makin cenia pakai macam mana? Kan? Kalau pakai macam ni teman sekalian, lagi parah. Kalau macam ni, ini pak kaduk. Ni pak kaduk ni. Contoh, baju bagus dah, kain bagus, kopiah macam ni macam. Orang kata apa, gila ke? Padahal baju daripada John Master, seluar teman sekalian daripada Orlando, kopiah macam ni. Terbalik sikit tuan sekalian, ni bagus. Mesti ingat, Islam bukan nak selekeh-selekeh, mesti kemas. Kalau janggut tu, baru saya kuliah ke Eastern Lope, di kuliah di surau saya tentang Muslim terhadap kebersihan diri. Saya baru kuliah tu, saya baru baca kitab tu. Kan, Nabi tak suka hodoh-hodoh. Seolah-olah Nabi kata, Nabi pernah tegur seorang pemuda masuk dalam masjid hodoh. Selekeh, Nabi tegur, pergi elok-elok sikit. Kan? Seolah-olah macam syaitan. Nabi sebut macam syaitan. Hodoh ni macam syaitan. Kemah komeh sikit tuan sekalian. Lebih-lebih lagi siapa nak jadi imam? Imam ni orang tengok. Imam. Pakailah yang terbaik. Pakai jubah contoh, pakai kopiah yang elok, kan? Kemudian dia tu baju yang digosok. Tu imam kita tu. Jadi orang pun semangatlah nak ikut dia. Kan? Jangan selekeh-selekeh. Makin dah tua, makin dah berumur, selekeh je. Pakai kain terbalik, kan? Buat tak reti je kan. Pakai baju terbalik, buka dada lah tu datang surau. Relax kan. Jangan macam tu. Makin nak mati, makin bagus. Kan? Baik. Tu zuhud kat dunia dan merindukan akhirat. Pernah saya bagi tahu tuan sekalian dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga merindukan siapa? Kita rindu syurga, rupa-rupanya syurga rindu kat kita. Siapakah orang yang syurga rindu tuan sekalian? Pertama sekali orang yang suka bangun malam, suka rindu pun nak copet lah orang ni masuk. Yang kedua, orang yang suka belanja orang makan. Syurga rindu nak panggil orang ni. Rindu pun nak lah.
Pertama apa tuan sekalian? Orang yang suka bangun malam. Syurga tu sampai dia rindu dengan orang ni, copeklah masuk. Maknanya sesiapa yang suka bangun malam, syurga merindui dia. Yang kedua, orang yang suka bagi orang makan. Suka bona bagi orang makan. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, menghubungkan tali persaudaraan. Dia ni tuan-tuan sekalian tak suka putuskan hubungan dengan orang. Sebab bila putus hubungan dengan orang, doa tidak sampai pada Allah. Kata Nabi, nak sampai sambung balik baru sampai. Jangan putuskan hubungan disebabkan oleh faktor-faktor, mungkin faktor-faktor mazhab, faktor parti politik, faktor dia itu bukan tahap kita. Kita putuskan hubungan, doa tak sampai. Jaga baik. Yang keempat, syurga amat merindukan orang yang suka baca Quran. Tuan-tuan, bacalah Quran. Saya puasa banyak kali sebutlah tuan-tuan, baca saya tak pasti, saya sebut je ni. Sambung. Tariq Al-Muharibi menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya. Tariq Al-Muharibi, Rasulullah pernah cakap dekat Tariq ni, sahabat, bersiaplah menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Tuan-tuan, baru-baru ni tuan-tuan sekalian, di surau saya nak cerita lah. Ada jemaah saya tuan-tuan sekalian, dia dah pencen. Sebelum pencen tu dia telah pun diberi oleh kerajaan masuk, dia direhatkan sebab dia tu kena dialisis. Buah pinggang dah rosak. Dia lomah tuan sekalian, cocok senia bongkak. Cocok seminggu 3 kali dialisis. Cocok senia, cocok sini, cocok, bongkak dah tak boleh tuan sekalian. Akhirnya doktor cocok sini pula. Dialisis, bongkak sini tuan sekalian. Pergi surau, bongkak senia. Hari-hari pergi surau. Duduk belakang, bila habis sembahyang tu duduk belakang, mesti ada Quran merah dia. Hari-hari baca Quran. Hari-hari baca Quran, dia duduk kat belakang. Kan? Kemudian cocok sini dah bongkak, cocok kat dada tuan sekalian. Dialisis. Dia tak tahu mana cocok dah. Umur 60. Jiran saya jugalah, jiran belakang dapur. Istiqamah, naik motor tak larat dah ni. Koncing mani sampai kena dialisis, buah pinggang rosak. Saya tanya dia, bang, buah dialisis ni sampai bila? Sampai akhir hayat ustaz. Kenapa pula? Kalaulah ada orang sumbang 1 buah pinggang kat saya tak perlu buat lagi dialisis. Anak saya semua tak sanggup ustaz. Siapa nak bagi buah pinggang, dia kata. Itulah saya jumpa dekat surau. Kemudian dia keluar 40 hari. Dia keluar 40 hari ikut jemaah tabligh. Dia keluar 40 hari. Dalam keadaan yang tak larat dia keluar 40 hari tu, dan kemudian waktu dialisis dia keluar. Masuk balik ikut jemaah. Masjid ke masjid, surau ke surau. Tak larat. Orang yang kencing manis, buat pinggang rosak, dia tak larat. Dia tak larat kan. Masya Allah. Dia tuan-tuan sekalian, Allah bagi dia satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat nafsu nak ke syurga tu dah ada. Kita ada tak nafsu nak ke syurga? Sekarang ada tak? Nafsu nak ke syurga ada tak? Kalau tak ada nafsu ke syurga tuan sekalian, kita tu yang malas buat ibadat tu. Malas ya. Orang buat ba'diatan, dia tak buat. Biarlah tunggu 45 lah. Tunggu 60 lah buat. Orang boleh semayang qabliyatan, dia tak buat. Orang duduk dalam masjid ilmu, dia balik. Sebab apa? Nafsu ke syurga tak ada. Tuan-tuan, nafsu ke syurga ni kalau tak ada, sekarang tak ada tuan sekalian, parah kita ni. Nafsu nak ke syurga tu kalau ada tuan sekalian, surah tuntut tuan-tuan, bila terkojut pukul 3 pagi mesti melompat ke bilik air. Sebab nafsu nak ke syurga tu ada. Macam ni lah abang ni. Tuan-tuan, akhir hayat dia macam mana tuan-tuan sekalian? Dia balik rumah. Dibangun, masuk bilik air ke apa, dia robah bilik air tuan sekalian. Tak larat bona tuan sekalian. Tak larat dah. Jatuh bilik air, bawa hospital, meninggal. Tapi tuan sekalian, rentetan kehidupan ni tuan sekalian. Subuh sampai isyak, naik motor laratkan lah. Dialisis ni. Tak ada orang angkit, tak ada orang bawa naik kereta, naik motor gagah tuan sekalian. Hari-hari.
dia mati. Dan saya apabila dia dah mandi di hospital Serdang, sampai ke suara saya belum nak tanam malam. Saya duduk sebelah dia, saya tengok dia ni hidup ke mati ni. Bila buka muka, saya sebelah dia betul-betul tahlilkan dia. Sebab sampai nak maghrib, tanam malam dekat betul PS2 kan, Pelangis Penyi 2 tu. Saya duduk depan dia, lepas tu saya kata, "Ish, abang ni hidup ke mati ni?" Senyum dia. Ya Allah Tuhan sekalian. Kematian yang dicemburui. Kemudian datang isteri dia. Kak, ini Quran yang abang akak baca ni lah ya. Oh ni ke? Quran merah. Quran merah tu dia letak dekat atas rak tinggi tu. Tu Quran dia lah tu. Dekat belakang surah An-Nur, itu Quran dia. Habis subuh dia baca lama tu sekalian. Seolah-olah dia baca tu macam dia nak pergi selama-lamanya. Kan? Kita pun tak tahu dia mati bila kan? Dia baca Quran, lepas tu dia duduk lama tu sekalian, lepas tu balik. Zuhur datang awal. Maghrib datang awal sebab dia dah tua, 60 tua lah. Dia fikir dah sebab dialisis ni dah tak boleh pergi dah ni, dah tak larat tu kan, dia meninggal. Nampak meninggal, hujan lobek. Kan? Nak tanam kan ni? Tanam je ustaz, tanam. Naik van hujan lobek. Hantar juga. Nak juga hantar sekali. Lobek pun nak hujan ni, hantar juga lepas maghrib. Sampai di kubur tu sekalian, hujan berhenti. Okey, selamat alhamdulillah. Angkat turun tuan sekalian, turunkan jenazah. Senang je. Tiada talqin sebab tanah dah terlampau, air banyak tuan. Dalam keadaan hujan lobek mengiringi jenazah abang ni, Haji Gani nama dia. Kan? Dahlah hujan lobek, hujan gonyai-gonyai. Ketika tanam, hujan gonyai-gonyai. Hantar ke kubur, hujan lobek, selobek-lobek tuan sekalian. Saya naik kereta. Abang sampai tuan sekalian, dengan tanah yang hujan tahu kan. Alhamdulillah selesai tanam balik. Sekejap je tuan sekalian. Sekejap. Tentu kita nak macam itulah. Kan? Sahabat saya dia pergi Turki balik, dia cerita. Oh tuan-tuan sekalian, ustaz nanti pergi Turki ya. Apa pula? Oh ustaz, ya Allah. Ada 2 kubur yang saya pergi. Satu Abu Ayyub Al-Ansari, yang kedua Sultan Al-Fatih. Dia pergi. Dia kata. Poi saja. Di kita ustaz jadi lain ah. Jadi rasa semangat untuk agama dia kata. Jadi lain dia kata. Semangat untuk agama tu tinggi. Sampai-sampai aja makam Abu Ayyub Al-Ansari. Ui, ini sahabat Nabi. Lain. Pergi kubur Ataturk, nak marah ya. Dia pergi kubur Ataturk, tengok tak ada apa, tak ada rasa apa. Orang cuma ambil gambar. Dia pergi Ataturk satu, sebelum pergi Ataturk, dia pergi 2 kubur. Abu Ayyub Al-Ansari, kubur makam, dan surah Al-Fatih. Macam surah Al-Fatih ni lah. Ni Al-Fatih ni. Tuan-tuan yang main-main. Surah Al-Fatih ni Namo Fatih. Tu risau ni. Dia pergi semangat untuk agama tu, untuk ibadat tinggi dia tu. Sampai naik bulu roma dia kata. Tengok keberkatan sahabat-sahabat ni. Kata ustaz pergi kat Turki. Memang boleh pergi, bak duit saya kata. Kan? Turki kan. Allah Akbar. Ada yang pergi tempat makam Imam Bukhari pun sama. Kan? Makam Imam Bahlul. Nama Bahlul. Ada kan? Rupanya Imam Bahlul ni nama orang. Imam Bahlul. Ya Allah. Seorang imam besar. Dekat Palestin kan pun dah ada ustaz begini. Imam Bahlul nama. Ya Allah, Bahlul. Tapi imam besar. Kita sini Bahlul, bodoh. Padahal kat sana nama imam dia Imam Bahlul. Ya Allah. Tapi boleh pergi, walaupun nama Imam Bahlul, pergi tengok keberkatan kubur, pergi rasa maknanya berkat betul lah orang ni. Orang ni memang ibadat dia ke, dakwah dia ke, untuk agama dia tinggi. Pergi je lain. Kita nak macam tu. Kan? Baik. Tahu tak? Tu cerita Haji Gani kan. Iktibar kat saya lah. Saya tengok last jumpa dia, lepas tu tengok balik dia senyum. Tahu sekalian, muka senyum. Ya Allah. Hai.
Allah ampunkan dosa dia di akhir hayat dia, dia sakit yang teruk tu, habis dosa licin, habis hilang sebab dia sakit. Sakit tu penyebab habis dosa. Lepas tu dah lah habis dosa, banyak pula ibadat. Ya Allah, kita nak macam tu. Gitu insya-Allah. Jadi kata Nabi, bersiaplah hadapi kematian. Ya, insya-Allah. Baik, sambung lagi. Bukan apa ni? Okey. Malam ni ada bola tak? Tak ada kan? Panjang sikit. Ibnu Abi Syaibah menceritakan bahawa Aun Ibnu Abdullah pernah mengatakan, tidaklah seseorang menempatkan kematian pada tempat yang sebenarnya, kecuali pastilah seorang hamba yang menghitung hari esok bukan sebagai tujuannya. Hari esok bukan tujuan, tuan sekalian. Kita fikir berapa banyak kita punya ibadat. Esok ni apa nak buat? Tambah ibadat. Sebabnya seorang ulama sebut, kalau kita buat ibadat lepas tu niat puas hati dah, silaplah kita. Suatu hari tu saya dengarlah seorang ulama ni berkuliah dalam Facebook, dan orang rakam kan, bagus kuliah Facebook ni, yang rakam pahala. Kata alim tu, kita jangan terlampau selesa dengan apa kita buat sekarang. Kita buat semayang tahajud 2 rakaat, jangan selesa. Dah selesa dah. Rupanya ada orang buat tahajud 4 rakaat. Ada yang buat tahajud, kita buat tahajud seminggu sekali. Macam kita dah selesa dah. Jangan selesa. Sebab ada yang buat 3 hari seminggu. Ada yang buat hari-hari dalam seminggu. Hari-hari buat dalam seminggu. Jangan selesa dengan amal perbuatan kita. Jangan. Dah sembahyang qabliyatan isyak 2 rakaat, selesa dah. Ada yang buat 4. Kita buat qabliyatan zuhur 2, ada yang buat 4. Jangan selesa. Jangan selesa. Kita bagi RM1 selesa dah. Ada bagi RM2. Nampak? Ada yang lebih. Patutnya kita up lagi. RM1 tahun depan RM2. Up. Allahu Akbar. Berapa banyak hari akan datang yang tidak disempurnakan, dan hari esok yang diharapkan tidak dapat dicapai. Sesungguhnya jika engkau mengetahui ajal kematian dan perjalanannya, nescaya engkau akan membenci angan-angan dan tipu dayanya. Kan kita benci angan-angan dan tipu daya syaitan. Tuan-tuan, syaitan ni tuan-tuan sekalian, antara syaitan ni yang ditugaskan khas untuk jaga kita bila? 3 nama syaitan ni. Pertama, syaitan subuh. Iblis diarahkan, seekor syaitan ni jaga subuh. Zuhur, asar sampai isyak tak ada syaitan khas. Subuh ada syaitan khas. Ada. Yang kedua, apa tuan-tuan sekalian? Syaitan dasim yang jaga pintu rumah kita. Yang ketiga, syaitan nama khinzib yang apabila kita angkat takbir, dia akan kacau, dia akan porak-perandakan bacaan kita. Saya ambil yang pertama kan. Baik tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jaga. Tipu daya syaitan ni, dia memang tak suka orang Islam bangun subuh. Jaga baik. Kalau kita gagal, dia akan goda bini kita. Bini gagal, anak kita. Anak kita ramai gagal. Itu sama sekali lah. Apakah tugas syaitan subuh? Khas Zuhur sampai isyak tak ada khas. Syaitan subuh ni apa dia buat? Dia ikat kepala kita, dia ikat kita punya pinggang, dia ikat kaki kita. Itu tugas dia. Khas syaitan ni. Inilah paling dahsyat. Iblis tak nak bagi kita orang Islam bangun. Apa dia? Kalaulah subuh ni macam Jumaat, tuan-tuan, menanglah kita. Islam menanglah. Dia tak nak. Dia tak nak macam Palestin penuh. Kita nak kat Turki. Turki tuan-tuan tengok subuh dia. Masya Allah. Turki. Jepun, kawan saya pergi Jepun. Semayang. Azan keset. Dia kata, tak tahu. Aku pergi Jepun, aduhai. Masjid ada tapi orang bila ajak solat Jumaat semua tak reti. Aku pun seorang lah ajak, tak pandai Jepun. Lepas tu macam semayang seorang. Azan
Azan ada ustaz, tapi kaset sampai tahap tu Jepun. Siapa nak ajar fardu ain dekat Jepun? Tak ada, semua bekerja. Semua kerja, tak ada fikir keluarga, fikir agama, tak ada. Semua fikir kerja je. Mana ada masa nak kuliah-kuliah maghrib ni? Tak ada. Sampaikan, jom sembahyang jemaah dengan saya. Tak reti. Orang Jepun Islam tak reti, dia kata. Lalas aku seorang-seorang je. Jepun tak apalah, negara yang bukan Islam semuanya. Turki tak apalah. Tuan-tuan sekalian, syaitan, tuan-tuan sekalian, dia tak nak kita. Itu sebabnya dia ikat. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi ajar. Ni Nabi ajar kita. Syaitan ni, dia tak suka kita bangun subuh. Bila bangun tuan-tuan sekalian, terbangun, tuan-tuan, kita terbangun, kita kena lawan nafsu untuk buka yang pertama dulu ni. Bukan senang. Terbangun pukul 5 contoh, nak gorak payah kan, yang power-power lah. Pap, nak bagi terlerai tongkok tuan-tuan sekalian, sebutlah nama Allah. Apa aja zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ke pom terbuka satu. Tapi ingat, dua lagi belum buka. Tu yang borek tu. Dah buka tu. Okey, contoh tuan sekalian, macam mana nak buka nombor dua tuan sekalian? Iaitu kita ambil wuduk. Kita pun gagah tu artinya kita lawan nafsu. Pergi bilik air tuan sekalian, ambil wuduk. Pop, terbuka satu. Tapi ingat, bawah belum buka. Tiba-tiba sebelum nak pergi surau, terlena pula atas sofa. Nampak? Lepas wuduk tu, terlena lagi. Kaki tak buka lagi tuan sekalian. Tengok powernya syaitan subuh ni. Dia tak nak kita poi. Dia tak nak kita subuh. Walaupun kat rumah yang seorang-seorang, kalau boleh jangan bangun. Sebab orang yang bangun subuh, Nabi doa Allahumma barik lana fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkatan kepada orang yang berpagi-pagi. Nabi doakan orang yang berpagi-pagi. Allahumma barik lana fi bukuriha. Nabi doakan berpagi-pagi. Tuan-tuan balik subuh, Nabi doakan kita. Sebabnya balik subuh kita rasa ada kekuatan nak pergi kerja senang sebab 3-3 dah buka. Bayangkan tak buka 3-3 pergi kerja. Bangun pukul 8, alamak dah lewat lah. Kan, mandi, gosok gigi, tak makan, kerja. Dalam keadaan tidak buka 3-3. Sampai kerja tak ada semangat, malah nak marah, nak maki orang. Bila 3-3 tak buka. Tu tengok tuan-tuan pejabat tu. Kadang-kadang bad mood, kenapa bad mood ni? Kita bimbang tak subuh? Sembahyang tak? Tak, patutlah. Ambil wuduk, sebut Alhamdulillah, tak sembahyang subuh. Pergi kerja. Wuduk ambil, sembahyang tak? Ada? Tuan-tuan, na'udzubillah, tuan-tuan sekalian, jagalah subuh, tuan-tuan sekalian. Sebabnya syaitan subuh ni power. Tu sebabnya ulama gelarkan orang yang boleh bangun sembahyang subuh pergi surau mazhab namanya subuh warrior, iaitu pahlawan subuh. Bukan senang ni. Sebab ada orang dia boleh angkat gym dekat gym, angkat bosi kat gym, angkat tuan sekalian, power. Subuh angkat toto tak boleh. Angkat apa nama tu? Selimut tak boleh. Nak angkat, Allah borek bayar ringan ya. Tapi tak boleh angkat. Sebab tuan sekalian, syaitan dah ikat 3. Tuan sekalian, zaman kita jahiliah kodok kan. Zaman kita jahiliah dulu lah. Zaman sekolah dulu kan, kodok panjang ya. Tuan-tuan taklah. Kan, zaman kerja dulu kan, kerja masa muda-muda belum kahwin ni kan. Ya Allah, subuh pukul 7.30. Dah naik dah. Kodok ya kita. Sekarang je lah kita tak kodok kan. Kadang-kadang je lah. Tuan beci angan-angan. Baik. Abu Hazim, sambung sikit lagi tu. Nampak dah gorak tu kan? Kan berhenti. Abu Hazim berkata, apa dia? Perhatikanlah apa yang engkau inginkan ada bersamamu di akhirat kelak. Lalu ambillah ia hari ini. Perhatikanlah juga apa yang tidak engkau inginkan ada bersamamu, lalu tinggalkanlah dia sekarang. Kita nak benda tu berada di akhirat. Tuan-tuan sekalian, kita ambil sekarang. Apa dia tuan-tuan sekalian?
Saya sebut tadi itulah tuan sekalian. Satu kali saya dengar seorang ulama bagi kuliah kan, untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala tak ada jalan lain iaitu jalan ibadat. Itu saja. Itu sebabnya 2 hari lepas saya tazkirah dekat cikgu-cikgu saya. Saya punya guru besar suruh saya tazkirah sebelum mesyuarat. Saya kata bagus ni, saya kata. Jarang nak meeting dulu ada tazkirah. Saya kata jarang tuan sekalian. Tapi bila guru besar ni bagus, Ustaz besok boleh tak bagi tazkirah dekat cikgu? Saya pun bagilah tazkirah dekat cikgu-cikgu kita kan. Siapalah kawan-kawan. Setengah jam je pun. Apa saya kata? Kita ni kan suka cakap sibuk kat kawan. Jom jap kita makan, sibuk lah. Kita perkataan kita kan. Semayang jap, alah sibuk lah. Tak cakap apa-apa pun, aku sibuk lah. Tak tanya pun, aku sibuk lah. Kita dah cakap sibuk tuan-tuan. Bimbang. Sibuk itu akan berada kat kita sampai ke tua. Jangan cakap sibuk. Tanyalah kita kawan, aku sibuk lah. Balik, sibuk betul lah. Apa sibuk apa ni? Bak kata seorang ulama lagi. Kan? Ulama lagi 9. Apa dia kata? Kita sibuk buat kerja dunia, siap tak siap, mati tinggal. Nampak? Tengah buat kerja kan? Siap mati tetap itulah. Tak siap mati macam tu jugalah. Tak ada perubahan. Itu sebabnya wasiat Nabi jaga. 3. Dah banyak kali saya sebut balik siapa yang tak pernah dengar wasiat Nabi ni. Tuan-tuan bila sebut wasiat, tuan-tuan jangan tinggallah benda ni. Bukan pesanan ya, wasiat. Pertama, tuan-tuan, saya beritahu kepada sahabat saya, cikgu-cikgu hari itu. Cikgu sebut pada cikgu, bagi masa sikit waktu kita kerja tu, waktu rehat setengah jam, bagi 10 minit untuk sembahyang duha. Ni wasiat Nabi, saya kata. Sibuklah. Saya dengar orang sibuk, dia kata, sibuk apa ni? Sibuk Facebook, iya. Sibuk Facebook, sibuk WhatsApp, tak apa benda kutuk sana sini, tak suka orang ni. Dia deh. Satu, apa dia? Duha jangan tinggal. Tuan-tuan semua dalam ni kan? Besok start 2 rakaat. Nombor 3, puasa. Puasa ni semua tak boleh. 3 hari berturut-turut setiap bulan. Hari putih. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Tak dapat. Okey, tak apalah. Puasa ni payah. Orang-orang yang betul-betul nak je buat. Baik. Nombor 3, sembahyang witir. Ada mazhab menganggap witir ni wajib sampai solat ada 6. Mazhab Syafi'i sebut sembahyang fardu ada 5 kan. Ada mazhab lain yang sampai mazhab tu kata sembahyang yang wajib ada 6. Terkejut apa yang lagi satu? Witir. Padahal witir tu bukan wajib, tapi Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal witir. Seolah-olah mazhab ni kata wajib. Jadi pengikut mazhab ni tak tinggal sembahyang witir. Sebab Nabi tak pernah tinggal sembahyang witir. Itu amalan yang kita nak bawa masuk kubur transit yang kedua. Kan pertama kan alam perut kan. Alam dunia lain. 3 alam barzah. Baru 3. 4 alam mahsyar. Baru mahsyar. 5 baru timbang. 5. 6 tuan-tuan sekalian, barulah sirat. 6 alam sirat. Last syurga neraka. Tuan-tuan, baru 2 sekarang ni. Alam rahim ibu. 1 roh ibu semua dalam tu 1. Keluar dunia baru 2. Kita ni baru 2 ni. Ada 5 lagi. Panjang. Apa yang ketiga? Alam barzah yang kita baca ni, barzah. Tu sebab tajuk dia ziarah ke alam barzah. Nombor 3. Baru 3 ni, mati baru 3. Lepas tu dah 3 mahsyar. Lepas tu timbang, mizan, sirat. Nampak? 3 lagi. Kan 2 kan? 4 lagi. Last syurga atau neraka. Last. Itulah selama-lama. Abadan abada. Yang terakhir.
Abu Hazim juga mengatakan, tinggalkanlah setiap perbuatan yang menyebabkan engkau membenci kematian. Apa dia? Angan-angan, suka kumpul harta. Tadi saya jumpa orang yang berjaya dalam dia punya perniagaan. Dia jumpa orang jutawan. Tadi saya jumpa kawan saya, dia berjaya dalam perniagaan. Kemudian dia jumpa seorang jutawan. Apa kata jutawan? Jutawan yang bagus ialah jutawan yang terima duit dan dia keluar balik. Itu jutawan yang baik. Bukan yang terima duit simpan. Maka jutawan bila keluar duit, itulah jutawan sebenar. Kawan tu dah jutawan. Tidak ada makna seorang jutawan yang mengumpul duit tapi tak keluar. Kata jutawan ni, kawan ni dah jutawan. Keluar. Tu sebab saya kata, orang yang suka bayarkan bil masjid, mati besok, ini saya punya analogi lah. Kan? Analogi ni kita macam kita anggap benda tu insya-Allah akan berlaku dalam kubur. Orang yang suka bayar bil elektrik surau, tiba-tiba bil elektrik tak ada, insya-Allah dengan ikhlas dia bayar sekalian, toranglah kubur dia. Sebab dia bayarkan bil elektrik surau. Surau pula sebulan ada ceramah, ada kuliah, ada semayang, ada iktikaf, orang baca Quran, orang mengaji, orang kuliah duha. Dia bayarkan bil elektrik. Maka kubur dia torang. Baik. Orang yang suka bayar bil air surau masjid, maka sejuklah kubur dia, air tu mengalir. Itu analogi saya. Tengok bil masjid tak ada, bil air tak ada, RM70. Bil elektrik ada ya, RM2,000 lebih. Siapa nak ambil? Tapi ada yang bayar. Tuan-tuan kan, saya bagi cadangan. Ambil bil elektrik mana-mana, tuan-tuan masuk ke dalam bank to you. Setting kan. Bayarlah RM5 cukup, tuan sekalian. Transfer ke akaun surau mana-mana. Tuan-tuan pergilah mana-mana surau, ambil snap nombor akaun dia. Tuan-tuan, tak payah bayar banyak lah. Akaun masjid dia RM2,500. Kita bayar RM2 dah lah, boleh. Ambil saham dia. Sungguh. Tak payah pergi bank, ambil nombor akaun. Sungguh, banyak masjid macam tu lah. Macam depan ni kan, masjid nombor akaun surau kan. Audio kuliah buat rekaman. Itu dakwah juga. Dia bagi akaun untuk sumbang, untuk surau. Bagus. Tuan-tuan buatlah. Jangan RM20 botak kepala tuan kan. Bonek RM20 ni. RM2 dah. RM2 sikit bonus pula. Tambah RM5. RM5. Boleh lah. Next RM10. Dah aku kepala. Bila lebih sikit kau kepala, lebih sikit tak kau kepala dah. Memang macam tu. Menyesal bagi dekat orang yang jual madu tu RM40. Menyesal. Cik, derma cik, Mak Tafiz cik, madu cik. Kalau tak nak ambil madu pun, derma ikhlas cik. Kalau paket, mop. Nak kata, tak ada langsung. Lah, nyesal dah. Tak nyesal lah, bagi yo. Rumusan. Baik. Malam ni kita baca tentang persiapan menghadapi kematian. Pertama, zuhud di dunia, maknanya kita dunia ambil buat yang terbaik tu dunia. Kan? Makan nak pinggan cantik, makan tak apa. Boreh yang terbaik. Boreh kunci mani, ambil boreh Taj Mahal. RM34, RM44. Makan tak ada rasa, tuan-tuan sekalian. Yang kunci mani lah. Kan? Tak apa, mahal lah. 5 kilo, RM44. Makan tak ada rasa. Untuk kunci mani. Tuan-tuan, siapa kerja manis? Boleh boreh tu. Makan tak ada rasa apa. Tak ada manis, tak ada apa. Tawar ya. Dah hilang nikmat makan nasi. Tak apa. Kan? Tak kisah. Beli beras basmati. Tak apa, boleh lah. Tak apa duit kan. Zuhud. Kita makan beras paling murah lah. Beli beras yang harga RM14. Lepas tu banyak ulet-ulet. Lah. Kan? Jangan. Yang terbaik. Ayam. Beli ayam yang terbaik. Ayam organik. Siapa kaya sikit. Ayam organik. Kesihatan. Kan? Air. Beli air mineral. Kalau kaya sikit, ambil apa tu penapis kowe ataupun kuku. Susah sebut kalau kaya sikit lah, tak kaya beli yang murah yang tapis-tapis tu. Untuk kesihatan tak apa. Ni zuhud. Tak yalah minum air longkang lah. Zuhud. Ni gila ni. Minum air paip lah. Gogok air paip dia. Ya Allah. Kan? Zuhud.
Pergi surau pakai koyak lah, sebab Sayyidina Umar pakai koyak-koyak. Ya Allah, Umar Al-Khattab siapa pula? Ya Allah. Hai. Walaupun dia pakai campur-campur tuan sekalian, siapa dia ni? Dia semayang tuan sekalian, cabut dia punya tombak, dia tak rasa. Itu Al-Khattab radhiyallahu an. Kita nak ikut tak apa, Al-Khattab pakai campur-camping, kita pun campur-campingnya. Koyak sini, koyak tengah-tengah. Tak apalah, seluar koyak semayang. Sebab apa? Sahabat pun cepat camping. Jangan. Kita kalau buat khatab tak apalah. Buat khatab Allah Akbar, tolong cabut tombak ketika dia semayang. Tak rasa? Hebatnya dia. Setan pun takut buat khatab. Kita setan, kita kawan. Nampak? Tuan-tuan, kita nak jadi baik. Datang kuliah bukan nak bermusuhan. Kita nak ambil kebaikan, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Kita nak selamat, orang doakan kita dalam kubur. Itu je tak nak. Itu je kita nak. Bukan tak nak, kita nak tu je. Selamat, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama bangkit semula untuk jadi orang baik. Banyak ibadat. Datang surau, jangan tinggal surau. Seolah-olah bila tuan-tuan tinggalkan sembahyang jemaah ni, seolah-olah iman tak lengkap, benar lah bila tuan-tuan tinggalkan jemaah 5 waktu. Sungguh seolah-olah macam iman tak sempurna bila tuan-tuan tinggalkan semayang jemaah 5 waktu sehari semalam. Kalau dapat pergi semua tu, rasa ya Allah, kita rasa puas lah. Dapat semayang 5 waktu dekat mana? Dekat masjid dan surau. Sonok. Tak apa dekat pejabat lah, yang penting jemaah. InsyaAllah. Mohon kemaafan. Jadi kita sambung balik bab kematian ni. InsyaAllah minggu depan, kan? Bagus kitab ni, saya baca bagus. Ingatkan kita tentang kematian. Bila keluar garang, mulut mau jaga, diam je. Ni mengumpat, memfitnah, menista, apa tu, maki orang, macam-macam, kan? Macam tak ingat mati kita ni. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.